Hai, Assalamualaikum, selamat sejahtera. So, apa khabar semua? Jumpa lagi dalam video saya pada kali ini. Dan untuk hari ini kita akan belajar berkenaan dengan subtopik 9.2, iaitu kaca dan seramik. Okey, macam biasa, bagi siapa yang suka dengan video ni, boleh like dan boleh share dengan kawan-kawan korang, dan juga boleh subscribe channel saya untuk mendapatkan video-video yang akan saya buat dan video yang telah saya buat. Okeylah, jom kita tengok. Pertama sekali kita akan tengok apakah yang dimaksudkan dengan kaca. Kaca. Jadi, okey guys, pengenalan. Kaca sini sebenarnya dibuat daripada satu bahan yang kita panggil silika. Silika ni adalah satu sebatian yang mengandungi silikon dioksida dan wujud secara semula jadi di dalam pasir. Jadi sebenarnya pasir yang dekat rumah kita tu, pasir sungai apa semua tu mengandungi silika, dan silika inilah bahan utama untuk membuat kaca. Okey, silika ni dileburkan sekitar lebih kurang 1500 darjah Celsius sehingga dia menjadi cair, dan kemudian dari bila dia cair itulah kita bentuk-bentuk dia untuk menjadi pelbagai barangan kaca. Simple je. So dalam pasir ada silika. Silika inilah bahan utama untuk membuat kaca. Okey, kita tengok pula sifat asas kaca. Kaca memiliki sifat asas yang sama sebelum dicampurkan dengan bahan-bahan kimia lain. Jadi basically kaca ni sifat-sifat dia, yang pertama, dia adalah keras tapi rapuh. Maksudnya kaca ni keras tapi dia mudah pecah. Dia macam tu. Itu maksud keras tapi rapuh. Dia lengai secara kimia, maksudnya dia susah untuk bertindak balas secara kimia. Okey, secara semula jadinya. Dia adalah lut sinar, kalis air, juga penebat haba dan penebat elektrik. So jangan risau, kaca, that's why kaca ni memang sangat popular dan sangat sesuai digunakan sebagai barang perhiasan dan barang-barang lain. Okey, kita tengok pula. Kaca ni ada 4 jenis. Yang pertama kita panggil kaca silika terlakur, yang kedua kaca soda kapur, yang ketiga kaca borosilikat, dan yang keempat kaca plumbum. Okey, apa semua ni? Okey, jom kita tengok. Okey, yang pertama kita tengok kaca silika terlakur. Okey, komposisi dia dibuat daripada silika. Silika ni nama dia adalah silikon dioksida. Okey, ciri-ciri kaca silika terlakur ni, dia tahan haba dan dia lengai terhadap bahan kimia. Lengai ni maksudnya dia tak mudah bertindak balas dengan bahan kimia yang lain, kecuali lah bahan kimia tu terlampau pekat ataupun bahan kimia tu memang tahap kakisan tinggi. Jadi benda tu, apa-apa bahan pun memang akan bertindak balas. Tapi untuk kebanyakan chemical yang kepekatan rendah, so dia tak ada efek sangatlah. So apa kegunaan kaca silika terlakur ni? Kegunaan ni untuk membuat kaunter teleskop. So that's why digunakan untuk membuat kaunter teleskop. Sangat sesuai kaca silika terlakur. Okey, next kita tengok pula kepada jenis kaca yang kedua, iaitu kaca soda kapur. Kaca soda kapur ni dibuat daripada silika, iaitu silikon dioksida, soda dan juga batu kapur. Ciri-ciri kaca soda kapur ni, takat lebur dia rendah dan dia mudah dibentuk. Okey, so apa guna dia? Guna dia pertama untuk buat botol kaca, jak kaca dan mentol kaca. Mungkin gelas kaca dan sebagainya pun guna kaca soda kapur, kerana kaca ni takat lebur dia rendah dan dia mudah dibentuk. Okey, next kita tengok pula kepada kaca borosilikat. Okey, dia buat daripada apa? Okey, komposisi dia dibuat daripada silika, of course, boron oksida, natrium oksida dan aluminium oksida. Apa ciri-ciri kaca borosilikat ni? Okey, kaca borosilikat ni special dia adalah sangat tahan terhadap haba, ketahanan yang sangat tinggi terhadap haba dan bahan kimia berbanding kaca soda kapur tadi. Okey, kegunaan dia selalunya kaca yang tahan panas ni kita gunakan untuk membuat alat-alat radas eksperimen lah, yang menggunakan haba, contohnya kelalangkun, bika, silinder penyukat dan sebagainya.
kaca-kaca yang berkualiti lah. Kebanyakannya untuk eksperimen, untuk makmal punya kegunaan ya. So kita gunakan kaca borosilikat. Sifat dia kenapa kita guna kaca borosilikat? Sebab ketahanan yang tinggi terhadap haba dan ketahanan yang tinggi terhadap bahan kimia. Okey. Next, jenis yang keempat adalah kaca plumbum. Okey. Kaca plumbum ni dibuat daripada silika, plumbum 2 oksida dan juga natrium oksida. Apa ciri-ciri dia? Okey. Kaca plumbum ni takat lebur dia rendah. Maksudnya mudah cair. Okey, tapi taklah terlalu mudah sangat cair Dan yang specialnya mempunyai indeks biasan yang tinggi. So apa guna indeks biasan yang tinggi ni? Adalah kegunaannya untuk membuat prisma kaca ya, untuk mengkaji kesan pembiasan cahaya. Okey. So itu adalah berkenaan dengan kaca. Okey, next kita tengok pada seramik. So apa sebenarnya seramik ni? Dengar macam famous seramik, biasa kita dengar seramik kan, tapi apa itu seramik? Okey, kita tengok ya. Seramik dibuat daripada tanah liat. Okey, tanah liat ini seramik yang tradisional punya, dibuat daripada tanah liat. Seramik terdiri daripada bahan bukan logam yang terbentuk hasil daripada tindakan haba pada suhu yang tinggi. Okey, sama juga macam kaca tadi. Okey, dia sebenarnya ada bahan bukan organik dan juga campuran bahan bukan logam, dan bila kita kenakan ataupun kita campurkan pada suhu yang tinggi, so maka wujudlah satu bahan yang kita panggil seramik. Okey, so sebenarnya seramik yang untuk peringkat kita belajar ni adalah komponen utama ni kita tengok aluminium silikat, iaitu yang banyak bahan yang banyak terdapat dalam tanah liat. Okey, so apa ciri-ciri seramik yang menyebabkan dia special sangat ni? Okey, pertama, seramik ni tahan haba, tahan tekanan yang tinggi. Seramik juga keras, tapi keras-keras seramik ni adalah mudah pecah, dia rapuh. Dia keras tapi dia mudah pecah, dia rapuh Dia lengai terhadap bahan kimia. Seramik pun tak berkarat. Okey, penebat elektrik yang baik dan juga penebat haba yang baik. So antara ciri-ciri ni ada kegunaan-kegunaan yang tersendiri. Okey, so apa kegunaan seramik? Yang pertama, seramik digunakan untuk membuat pinggan mangkuk kerana tahan haba dan tidak terkakis. Okey, seramik juga digunakan untuk membuat gigi palsu kerana sifat seramik yang keras, kuat dan lengai terhadap bahan kimia. Seramik digunakan untuk membuat jubin seramik, tiles, lantai rumah, dinding rumah yang menggunakan jubin tu. Okey, itulah seramik digunakan seramik ni kerana seramik ni berkilau dan tidak berkarat. So sangat sesuai. Untuk pasu bunga seramik pun kita gunakan seramik. Nama pun pasu bunga seramik. So kita gunakan seramik kerana sifat seramik ni adalah keras dan kuat. So sesuai, dia tahan lama pasu seramik berbanding pasu plastik dan sebagainya. Okey, komponen enjin dalam jet pun menggunakan seramik kerana campuran bukan sekadar tanah liat dia adalah campuran bahan-bahan lain dalam untuk membentuk seramik tu, yang menjadikan seramik tu keras, kuat dan mempunyai rintangan yang tinggi terhadap haba. So that's why digunakan dalam komponen enjin dalam jet. Okey, dan brake, cakra brake kereta, brake lori, brake motor pun sebenarnya adalah menggunakan komponen seramik kerana sifatnya yang keras dan dapat menahan tekanan tinggi dan juga rintangan tinggi terhadap haba. So itu antara kegunaan-kegunaan seramik dalam kehidupan seharian kita. Kadang-kadang tak perasan pun sebenarnya seramik kan, tapi seramik rupanya. Okey, habis. Okey, so kita ulang kaji balik apa yang kita dah belajar tadi. Yang pertama, kaca dibuat daripada silika, iaitu silikon dioksida. Sifat-sifat asas kaca adalah keras tapi rapuh, lengai secara kimia, lut sinar, kalis air, penebat haba dan juga penebat elektrik. Kaca ada 4 jenis, iaitu kaca silika terlakur, kaca soda kapur, kaca borosilikat dan juga kaca plumbum. Kaca digunakan untuk menghasilkan radas kaca makmal, mentol lampu, tingkap kaca, prisma kaca dan sebagainya. Okey, seramik dibuat daripada aluminium silikat.
Seramik adalah tahan haba dan tekanan yang tinggi. Seramik juga keras, rapuh, lengai terhadap bahan kimia, tidak berkarat, penebat haba dan juga penebat elektrik yang baik ya. Seramik digunakan dalam pembuatan pinggang mangkuk, pembuatan gigi palsu, jubin, pasu bunga, komponen kenderaan dan juga enjin jet. Ok guys, so setakat ni saja video saya untuk kali ni. Andai kata anda ada pertanyaan ataupun soalan, boleh komen di ruangan komen di bawah ni. Oh, dan juga nanti saya akan sertakan link untuk grup Telegram. So siapa yang berminat untuk join dalam grup Telegram, boleh join dan boleh tanya soalan-soalan berkaitan dengan tajuk pembelajaran kita. Okeylah guys, so setakat ni saja video saya untuk kali ni. Happy study untuk korang. So jangan malas-malas, siapa malas dialah orang yang paling rugi. Bye bye. Assalamualaikum.